Hai semua, selamat kembali ke online classroom Cikgu Teo. Dalam video ini kita akan tengok kaedah pembersihan air. Kenapa pula kita perlu bersihkan air ya? Sebab ada benda asing dalam air. Benda asing tu maksudnya benda asing. So terdapat 3 jenis benda asing ataupun benda asing yang kita nak singkirkan daripada air. Yang pertama sekali, mikroorganisma. Contohnya bakteria. Yang kedua, benda asing terampai, iaitu benda-benda yang terampai di dalam air. Maksudnya dia tak larut dalam air. Kalau benda asing terampai ni cukup besar, kita boleh nampak dengan mata kasar, dia tak larut dalam air. Yang ketiga adalah bahan terlarut. Yang ini kita tak boleh nampak. Yang ini dia sudah larut dalam air yang kita tak nak. So, macam mana kita boleh bersihkan air? Okey, terdapat 4 kaedah pembersihan air yang kita akan bincang. Yang pertama, pendidihan, penurasan, pengklorinan dan akhir sekali penyulingan. Pertama sekali, kita tengok pendidihan. Ini adalah antara cara yang paling kerap kita jumpa kat rumah. Kita didihkan air dulu kan? Kenapa? Macam mana pendidihan boleh membersihkan air? Ini kerana suhu yang tinggi apabila kita didihkan air itu akan membunuh mikroorganisma yang ada dalam air itu. Jadi kaedah ini boleh menyingkirkan mikroorganisma sahaja. Kaedah ini dia tidak dapat nak buang benda asing terampai ataupun bahan terlarut. Bayangkan kalau dalam tu benda asing terampai ni macam pasir, benda yang tak larut kan. Dalam air tu lepas didih, pasir turut ada lagi. Kalau bahan terlarut contohnya garam, lepas kita didih masih ada lagi. Jadi kaedah ini hanya sesuai untuk membuang mikroorganisma sahaja. Seterusnya penurasan. Cikgu rasa awak pernah tengok benda ni kan? Ini water filter. Ramai antara awak ada benda ni kat rumah. So macam mana dia bersihkan air? Dalam water filter ni sebenarnya dalam tu ada banyak lapisan yang terdiri daripada batu ataupun pasir yang berlainan saiz. Apabila air mengalir melalui water filter ni, lapisan-lapisan ni, bahan terampai, benda asing terampai akan terlekat kat lapisan-lapisan ini supaya air yang keluar tu bebas daripada benda asing terampai. Jadi kaedah ini hanya boleh menyingkirkan benda asing terampai. Kaedah ini tidak boleh membuang mikroorganisma, boleh mengasingkan benda asing terampai dan tidak boleh juga untuk membuang bahan terlarut. Macam mana pula dengan kaedah ketiga, pengklorinan? Klorin merupakan sejenis bahan kimia yang beracun. Okey, so klorin ini boleh membunuh mikroorganisma. Dan klorin ini banyak digunakan di kolam renang. Ini merupakan kaedah yang murah. Kenapa? Hanya sedikit saja klorin yang diperlukan untuk air yang banyak. Jadi dia murah. Tapi kita perlu mengendalikan kaedah ini dengan cermat. Kenapa? Sebab dia beracun. Jadi dia mungkin menjejaskan kesihatan kita. Kaedah pengklorinan ini boleh mengasingkan atau membuang mikroorganisma, tetapi kaedah ini juga tidak boleh nak menyingkirkan benda asing terampai dan juga bahan terlarut. Sejauh ini tiga-tiga kaedah ini tak boleh nak asingkan bahan terlarut. Kita tengok kaedah keempat pula. Penyulingan. Tengok susunan radas di sini. Ini adalah proses penyulingan. Okey, katakan kita ambil sedikit air kolam, kita nak bersihkan air kolam ini melalui kaedah penyulingan. Okey, kita masukkan air kolam ini ke dalam kelalang penyulingan. Lepas tu kita panaskan dengan penunuh Bunsen.
Okey, air bersama dengan benda asing yang ada dalam kelalan penyulingan ini akan dididihkan dan mikroorganisma akan mati sebab suhu yang tinggi. Lepas tu hanya air sahaja yang akan tukar ke wap air. Okey, pendidihan berlaku apabila air menukar daripada cecair ke gas. Jadi air yang dididihkan itu dia akan naik ke atas jadi wap air, tetapi benda asing terampai dan juga bahan terlarut akan kekal di sini. Wap air yang panas ini akan disalurkan masuk ke kondenser Liebig ini, di mana air akan masuk sini, keluar sana untuk mewujudkan satu keadaan ataupun tempat yang dalam tu akan berasa agak sejuk sebab ada air keluar masuk kan. Air ni tak campur dengan wap air ya. Okey. So wap air yang panas ni bila dia disalurkan masuk ke sini, suhu menurun. Jadi air akan tukar daripada wap air ni akan tukar dari keadaan gas ke cecair balik, iaitu proses kondensasi akan berlaku. Apabila wap air ni tukar balik jadi cecair, air yang keluar ni adalah hasil sulingan, iaitu apa yang kita panggil air suling yang banyak kita guna dalam eksperimen. Air suling ini adalah air tulen. Dalam air suling ini hanya ada air sajalah. Dia tidak ada benda asing yang lain seperti yang asalnya dari air kolam ini. Jadi itulah cara dia membersihkan air melalui kaedah penyulingan. Kaedah ini memerlukan tenaga yang banyak. Tenaga haba di sini banyak digunakan. Kenapa kita kena didihkan semua air ni? Bagi semua air ni menjadi wap air dan masuk ke dalam kondenser ni untuk jadi air balik. Okey, so dia memerlukan tenaga yang banyak. Maksudnya kaedah ini akan melibatkan kos yang tinggi. Selain daripada itu, kaedah ini juga merupakan proses yang lambat. Bayangkan kita kena tunggu air semua ni didih jadi wap air, lepas tu jadi air balik. Okey, dia adalah proses yang panjang dan lambat. Okey, air suling ini biasanya digunakan di hospital untuk buat ubat dan juga makmal sains untuk penyediaan larutan. Air suling tidak sesuai untuk menjadi air minuman kita. Kenapa? Sebab dalam air suling ini apa pun tak ada. Okey, nutrien yang kita perlu pun tidak ada. Nanti dalam video yang seterusnya awak akan lebih faham bila kita bincang sistem bekalan air ya. Okey, so kaedah penyulingan ini boleh menyingkirkan semua benda asing. Okey, dia boleh menyingkirkan mikroorganisma, benda asing terampai dan juga bahan terlarut. Kita tengok rumusan. Kita dah bincang 4 jenis kaedah pembersihan air, iaitu pendidihan, penurasan, pengklorinan dan juga penyulingan. Pendidihan hanya boleh menyingkirkan mikroorganisma, manakala penurasan hanya menyingkirkan benda asing terampai. Okey, pengklorinan sama macam pendidihan, hanya menyingkirkan mikroorganisma. Dan penyulingan adalah kaedah yang boleh menyingkirkan ketiga-tiga jenis bahan ataupun benda asing ni. Okey? Jadi itu sahaja daripada Cikgu Teo dalam video ini. Kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Okey? Bye! Kalau awak telah belajar sesuatu yang baru hari ini, jangan lupa untuk like dan subscribe ya.